Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Zaidi. Nama metrik saya C18A0162. Nama saya Sasabila binti Yusuf, peluang metrik C18A0388. Nama saya Rosmin Mijahku, pemohon kad metrik C18A0384. Saya Roshan Nizam Metrik Saleh, bernama metrik C18A0383. Nama saya Siti Hajar binti Sandin, C18A0399. Sekarang ni saya akan menerangkan mengenai tajuk kumpulan kami, iaitu pembentukan psikologi dalam kalangan kanak-kanak dapat dipupuk melalui cerita rakyat. Dengan merujuk kepada cerita Pak Kaduk, jelaskan bagaimana cerita rakyat tersebut memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Okey, baiklah. Sini kita akan menerangkan mengenai masuk psikologi dulu. Psikologi itu berasal daripada perkataan Greek, iaitu psikologi bermaksud jiwa, rohani dan mental. Okey, menurut William James pada tahun 1890, psikologi adalah sains kehidupan mental yang menekankan kepentingan unsur-unsur subjektif yang tidak dapat didaftarkan oleh sistem diri manusia. Manakala menurut John Watson pada tahun 1919 pula menyatakan bahawa psikologi hendaklah bersifat objektif, membolehkan mengkaji tingkah laku manusia yang pelbagai. Jadi di sini kita tengok psikologi ini banyak takrifannya. Sekarang ni kita tengok kita merujuk kepada kanak-kanak. Kanak-kanak adalah golongan yang berada di bawah 18 tahun. Kanak-kanak ni bersifat agresif disebabkan kanak-kanak ni bersifat agresif dalam pelbagai hal. Disebabkan mereka masih kecil, masih perlu banyak belajar. Maka psikologi kanak-kanak perlu dikawal sejak dia kecil lagi. Antara cara bagi mengawal psikologi kanak-kanak melalui cerita rakyat. Cerita rakyat mempunyai peranan penting dalam mengawal emosi kanak-kanak untuk menjadi lebih baik. Sebagai contohnya, cerita jenaka Pak Kaduk. Jadi kenapa menggunakan cerita jenaka Pak Kaduk ni? Cerita jenaka Pak Kaduk ni mempunyai pelbagai elemen, lawak, jenaka, pesanan, pengajaran. Dengan kata lain, sekaligus boleh membantu kanak-kanak itu dalam membantu mereka memahami situasi ke arah dewasa, ke arah kedewasaan. Selain daripada itu juga, tujuan menggunakan cerita jenaka ni agar kanak-kanak terbiasa dengan persekitaran masyarakat ataupun orang dewasa. Jadi disebabkan itulah cerita Pak Kaduk, jenaka Pak Kaduk ni sangat memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan kepada golongan kanak-kanak. Itu saja. Cerita Pak Kaduk memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak, iaitu dari segi membentuk kepribadian kanak-kanak ke arah nilai-nilai murni. Menurut Wan Marzuki Wan Muhammad Noor, nilai murni merupakan unsur yang baik dan positif, bermutu dan berkualiti, sama ada dalam pemikiran, tingkah laku atau perbuatan, kemasyarakatan atau bidang keagamaan, yang mengandungi unsur kebenaran, kejujuran dan tidak mencemarkan budaya masyarakat Melayu. Oleh hal yang demikian, nilai murni sebati dalam pengarangan cerita rakyat kepada kanak-kanak dan ia tidak terkeluar dari pandangan masyarakat. Ruang lingkupnya masih berpaksikan alam, lingkungan adat, cara hidup dan budaya masyarakat yang mendasari. Berdasarkan kepada cerita rakyat Pak Kaduk dalam membentuk psikologi kanak-kanak, iaitu dari segi membentuk kepribadian kanak-kanak ke arah nilai-nilai murni, iaitu nilai kebenaran. Sebagai contoh yang dapat diambil daripada cerita rakyat Pak Kaduk tersebut,
di mana sewaktu Pak Kaduk menyambung ayamnya dengan ayam Raja Indrasari. Ayam Pak Kaduk iaitu ayam giring si Penani mengalahkan ayam Jalak Raja Indrasari tanpa perasaan yang getar dalam pertandingan tersebut. Ayam giring si Penani terus melawan ayam Jalak biarpun ayam Jalak berkali-kali membalasnya. Sehingga akhirnya ayam giring si Penani dinobatkan sebagai pemenang dan ayam Jalak tersungkur menggelupur di tengah gelanggang. Berpandukan kepada contoh dalam cerita rakyat Pak Kaduk tersebut jelas menggambarkan keberanian yang dimiliki oleh ayam si Penani mengalahkan ayam Jalak dalam pertandingan menyambut ayam. Gambaran nilai keberanian melalui watak ayam giring si Penani adalah sebagai satu penerapan nilai-nilai murni yang telah diserapkan oleh cerita rakyat Pak Kaduk bagi disebarkan kepada generasi yang akan datang supaya nilai keberanian itu menjadi sebahagian normal hidup untuk dijadikan sebagai salah satu pendinding untuk menghadapi musuh atau sebaliknya. Oleh itu, nilai keberanian begitu penting dijadikan sebagai tunjang kepribadian untuk menghadapi sesuatu perkara terutama bagi golongan kanak-kanak. Kerana pada seusia ini, remaja perlu mengerti erti sebuah kehidupan untuk menghadapi cabaran dan liku kehidupan masa yang datang. Penerapan nilai ini dalam cerita rakyat Pak Kaduk merupakan perkara penting bagi mendedahkan kepada golongan kanak-kanak tentang nilai keberanian itu penting terutama bagi golongan mereka untuk memastikan mereka berani untuk mencuba sesuatu perkara dalam hidup mereka dalam suatu masa yang panjang. Lantaran itu, kanak-kanak juga perlu diberi pendedahan tentang nilai seperti ini kerana ia mampu membentuk nilai moral yang baik dalam diri mereka. Seterusnya, nilai bertanggungjawab. Menurut Rikita Yundi, tanggungjawab diartikan sebagai sikap yang mampu merespon segala sesuatu yang sudah diserahkan atau yang sudah menjadi kewajipan. Dalam cerita rakyat Pak Kaduk ini, terdapat nilai murni bertanggungjawab iaitu memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Berdasarkan cerita rakyat Pak Kaduk ini, contoh nilai bertanggungjawab yang dapat diambil ialah melalui watak Mak Siti. Biarpun Pak Kaduk diundang untuk menghadiri kenduri di sebelah hulu dan di sebelah hilir, namun Mak Siti tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri iaitu menyediakan nasi yang direndamnya semalaman kepada Pak Kaduk seperti kebiasaannya untuk dijadikan sebagai sarapan. Berdasarkan kepada contoh tersebut, pengarang menggambarkan nilai tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya. Walaupun si suami sudah diundang untuk menghadiri dua tempat kenduri, namun si isteri tetap menjalankan tanggungjawabnya menyediakan makan dan minum untuk suaminya supaya tidak kelaparan sewaktu dalam perjalanan ke kenduri. Oleh itu, cerita sebegini mampu membentuk kepribadian mulia dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak mampu untuk melahirkan rasa bertanggungjawab dalam diri mereka agar rasa bertanggungjawab itu mampu menjadikan mereka seorang yang berguna pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini, dengan adanya nilai murni dalam setiap karya seperti ini, mampu mencorakkan kehidupan yang sempurna kepada kanak-kanak. Penerapan nilai ini dalam cerita rakyat Pak Kaduk merupakan perkara penting bagi mendedahkan kepada masyarakat bahawa nilai bertanggungjawab itu penting terutama bagi golongan kanak-kanak kerana mereka mudah terpengaruh budaya luar yang meresap dalam diri mereka. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sebelum meneruskan pembentangan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembentang pertama iaitu Saudari Salsabila. Baiklah, cerita Pak Kaduk memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak melalui gaya pemikiran. Menurut George pada tahun 1970, pemikiran dilihat sebagai satu proses menyelesaikan masalah dan perlakuan semula jadi yang kompleks.
Seterusnya, menurut Cafe pada tahun 1988 pula menyatakan bahawa pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam proses membuat keputusan dan membantu menyelesaikan masalah. Pemikiran merupakan unsur penting yang membezakan manusia dengan kehidupan lain, sama ada dari aspek fizikal, sosial atau spiritual. Mengikut Lana Nakon pada tahun 2005, penulis buku Every Child Has a Thinking Style menerangkan terdapat 4 jenis gaya pemikiran yang mempengaruhi sikap, trait, personaliti, bakat dan kerjaya kanak-kanak. Jenis gaya pemikiran adalah seperti gaya pemikir iaitu thinking style, gaya inovatif iaitu innovative style, gaya pemeliharaan iaitu maintaining style, gaya harmoni iaitu harmonizing style. Oleh itu, terdapat jenis gaya pemikiran yang boleh dikaitkan dalam cerita Pak Kaduk iaitu berdasarkan gaya pemikir atau dikenali sebagai thinking style. Gaya pemikir ini adalah yang bersifat bercita-cita tinggi dalam mencapai matlamat. Seterusnya, gaya pemikir ini adalah di mana seseorang itu lebih suka melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, kebaikan atau ganjaran yang bakal diperolehi. Gaya pemikir sangat berkait rapat dengan sikap yang ditonjolkan oleh watak Pak Kaduk itu sendiri, yang mana beliau mempunyai cita-cita yang tinggi demi mendapatkan ganjaran. Justru itu, beliau telah memasuki pertandingan menyabung ayam demi ganjaran duit. Lalu, Pak Kaduk membawa ayamnya yang diberi nama Si Kunai ke gelanggang raja untuk dipertandingkan. Oleh itu, jelaslah bahawa cerita Pak Kaduk ini membentuk psikologi kanak-kanak melalui jenis gaya pemikir atau dikenali sebagai thinking style, di mana kanak-kanak akan mempengaruhi sifat Pak Kaduk yang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran. Ini kerana sikap Pak Kaduk telah mewakili sikap kanak-kanak itu sendiri, di mana sikap kanak-kanak yang mempunyai gaya pemikir atau dikenali thinking style ini lebih melihat kepada kanak-kanak yang bercita-cita tinggi untuk mencapai sebuah matlamat. Melalui cerita Pak Kaduk ini, kanak-kanak akan dapat membuat keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan secara tidak langsung melalui gaya pemikir ini, ia akan melahirkan kanak-kanak yang sentiasa berusaha untuk memajukan dirinya. Kesan daripada itu, kefahaman dan aspirasi kanak-kanak akan dapat dipertingkatkan agar menjadi seorang manusia yang berfikiran secara rasional. Justru itu, pemberian yang berharga lagi bermanfaat yang dapat disumbangkan oleh kesusastraan kepada kanak-kanak meliputi ciptaan-ciptaan sastra kreatif yang dapat meningkatkan minat dan menghidupkan kegemaran mereka. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghitung kepentingan kanak-kanak itu sendiri dengan memenuhi keperluan biologi dan psikologi mereka, membantu perkembangan serta pembentukan jiwa, pribadi dan daya pemikiran mereka. Manusia pada semula jadinya mempunyai kehendak-kehendak asas untuk mengharungi hidup mewah dan penuh dengan harmoni. Sehubungan dengan itu, kanak-kanak khasnya sentiasa mencari sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Selain itu juga, melalui gaya pemikir atau thinking style dapat membantu kanak-kanak untuk merenung dan mempersoalkan diri mereka sendiri
Di samping akan dapat merasai bahawa diri mereka itu adalah sebahagian daripada keseluruhan masyarakatnya. Jelaslah menerusi cerita Pak Kadok, kanak-kanak dapat mengidentifikasikan diri mereka dengan yang lain atau mencari identiti mereka sendiri. Selanjutnya, mereka akan menikmati kejayaan serta mencari kepuasan estetika melalui aspirasi keindahan dan kehalusan rasa. Kesimpulannya, pemikiran merupakan proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan, kerunsingan dan masalah yang timbul dengan menggunakan pelbagai teknik dan gaya berfikir untuk membuat pertimbangan dan keputusan secara logik, efektif serta pragmatik terhadap masalah atau perkara yang dihadapi. Jelasnya, setiap manusia mempunyai cara berfikir yang berbeza antara satu sama lain untuk mengaplikasikan mengikut situasi dan keadaan tertentu. Hal ini turut diperakui oleh Edward D. Bono pada tahun 1992 bahawa kemahiran berfikir membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah secara sistematik dalam situasi tertentu. Setakat itu sahaja pembentangan dari saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Cerita rakyat atau cerita jenaka tidak akan pernah lari daripada memberikan pengajaran kepada pembaca maupun pendengar. Ini kerana untuk mendidik emosi mereka dengan cerita-cerita yang disampaikan. Menurut pensyarah kanan pendidikan awal kanak-kanak daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman menyatakan bahawa cerita rakyat mampu serta berupaya dalam menyumbang ke arah kejayaan akademik dan juga dari sudut kesejahteraan emosi kanak-kanak. Serta menurut beliau juga cerita rakyat amatlah bersesuaian untuk dijadikan sebagai alat pembelajaran maupun bahan cerita untuk pembentukan emosi kanak-kanak. Dalam berhibur juga diselitkan dengan beberapa elemen-elemen pengajaran dalam cerita untuk dijadikan contoh dan juga iktibar kepada kehidupan seharian sejak seusia kanak-kanak lagi. Dalam cerita rakyat Pak Kadok, walaupun cerita ini dikatakan mempunyai unsur-unsur kelucuan, namun ianya tetap juga diselitkan dengan unsur pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam cerita dan diaplikasikan kepada kehidupan harian. Contohnya pada peristiwa Pak Kadok yang secara tidak sedar bahawa ayamnya telah ditukarkan dengan ayam raja dan ayamnya yang ditukar dengan raja tersebut telah memenangi pertandingan sabung ayam. Oleh kerana terlalu marah dengan kekalahannya, beliau telah mengkoyakkan bajunya yang telah diperbuat daripada kertas. Melalui peristiwa ini juga memperlihatkan kepada kita tentang pengajaran berfikiran secara cetek atau bertindak secara tanpa menggunakan akal yang waras akhirnya akan merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Ini kerana apabila Pak Kadok telah kalah dalam pertandingan sabung ayam, Pak Kadok telah menggadaikan kampungnya kepada raja. Seterusnya adalah untuk pembangunan sasiah diri. Pembangunan sasiah diri menurut Shahabuddin dan juga Rohizan pada 2007 menyatakan bahawa sasiah ialah satu akhlak. Pembangunan sasiah ialah tentang membina akhlak, peribadi, sikap dan juga pemikiran. Dengan karya sastra, pembinaan sasiah diri dapat dibina dengan
membantu manusia untuk berfikir secara lebih kreatif, adil, bersikap adil dan saksama. Dan melalui karya sastra juga telah memberikan perasaan kepada pembaca maupun pendengar untuk sama-sama merasakan keperitan dan juga kedukaan hidup orang lain melalui cerita yang disampaikan. Jika diteliti kepada model pendidikan prasekolah yang telah dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum, komponen perkembangan sosial emosi telah memberikan fokus kepada penguasaan kemahiran emosi yang matang. Hal ini telah diyakini perkembangan emosi yang matang telah menjadi asas kukuh ke arah pembentukan sasiah individu yang seimbang. Keseimbangan ini amatlah penting untuk persediaan kanak-kanak. Sebagai contohnya, pengajaran dalam cerita Pak Kadut iaitu raja yang bersikap tidak adil dan telah memperalatkan rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu juga, dalam cerita rakyat Pak Kadut telah memperlihatkan kepada kita tentang sikap suka berjudi yang akhirnya akan mendatangkan kerugian dan juga tidak akan mendatangkan sebarang keuntungan. Malah dengan berjudi kita melakukan dosa besar. Berjudi yang dimaksudkan dalam cerita ini adalah hal ini telah dapat dijadikan sebagai iktibar kepada kehidupan kanak-kanak maupun orang dewasa agar tidak melakukan perkara yang sama seperti dalam cerita Pak Kadut. Jadi, jelaslah di sini bahawa menerusi cerita rakyat Pak Kadut telah berjaya memberikan ekspresi emosi kepada kanak-kanak melalui pengajaran yang diselitkan dalam cerita. Walaupun kebanyakan cerita jenaka maupun cerita rakyat dikatakan mempunyai unsur kelucuan dan hanya dibacakan untuk waktu berhibur maupun waktu sunyi, namun ianya tetap diselitkan dengan unsur-unsur pengajaran agar dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Dan melalui cerita ini juga kanak-kanak dapat menjadikannya sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Ini kerana kanak-kanak amat mudah terpengaruh dan secara tidak langsung emosi mereka telah terdidik melalui cerita-cerita yang disampaikan. Jadi, justru itu apa yang dikaitkan dengan kanak-kanak dan juga emosi melalui cerita rakyat telah berfungsi dalam pembentukan jiwa dan juga emosi kanak-kanak. Ini kerana pengajaran dan juga iktibar dalam cerita tersebut telah berjaya memberikan kanak-kanak berfikir dan juga bersikap serta menjadikan contoh-contoh tersebut sebagai iktibar dalam kehidupan mereka sehingga dewasa. Baik, saya ingin meneruskan perbincangan terakhir iaitu era pemberikan didikan atau pendedahan melalui plot cerita dalam membentuk kematangan emosi kanak-kanak. Hal ini demikian kerana plot merupakan jalinan cerita atau sebuah peristiwa dalam sesebuah cerita yang dipersembahkan. Teknik plot mempunyai beberapa aras bagi menyampaikan keseluruhan jalan cerita yang dipersembahkan yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita berdasarkan sebab dan akibat. Plot juga merupakan susulan jalan cerita bergantung kepada kreativiti pengarang. Plot cerita yang digalurkan adalah mudah difahami oleh kanak-kanak. Pertama, pada bahagian permulaan, pengarang telah mendedahkan cerita secara ringan kepada audien, seperti memperkenalkan watak-watak utama, watak sampingan, penggunaan latar tempat kepada audien. Hal ini membolehkan perkembangan minda kanak-kanak terbentuk dengan dapat mengenali watak-watak serta latar yang dilampirkan pada bahagian permulaan cerita.
Sebagai contoh, kanak-kanak mampu mengenali watak-watak dalam cerita ini iaitu Pak Kaduk, Raja Inderasari dan watak isteri Pak Kaduk iaitu Mak Siti. Pada bahagian latar pula, kanak-kanak dapat mengenali bahawa penggunaan latar dalam cerita Pak Kaduk adalah seperti di negeri Cempaka Sari dan masyarakatnya hidup dalam pemerintahan beraja. Seterusnya, pada bahagian perkembangan pula, jalan cerita yang ditunjukkan oleh pengarang adalah berbentuk suspense dan debaran untuk menarik perhatian audien. Hal ini menyebabkan kanak-kanak mula berfikir dan mula timbul sifat ingin tahu terhadap kejadian yang bakal menimpa pada jalan cerita seterusnya. Justeru itu, ia juga dapat membuka minda kanak-kanak secara positif dalam sifat ingin tahu mereka terhadap apa yang berlaku di dalam cerita tersebut. Sebagai contoh, mereka pasti ingin mengetahui adakah Pak Kaduk berjaya menyambung ayamnya dengan raja tersebut. Seperti pada cerita, Pak Kaduk telah membawa ayamnya si Kunani untuk menyambung dan bersetuju untuk menukar ayamnya itu dengan Raja Indrasari dan menaruhkannya dengan nilai RM50. Di samping itu, beralih kepada bahagian klimaks atau kemuncak yang merupakan permasalahan yang timbul pada watak utama dalam cerita tersebut ke tahap yang semakin kompleks dan maksimum. Hal ini menyebabkan pemikiran kanak-kanak semakin tinggi terhadap permasalahan yang berlaku pada watak dalam cerita tersebut. Kanak-kanak mula berfikir bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam cerita tersebut. Hal ini, pematangan minda kanak-kanak dapat dibentuk melalui pemikiran dalam jalan cerita yang dipersembahkan. Pemikiran dapat dibentuk melalui peristiwa-peristiwa yang dilalui yang membawa kepada emosi, rasa kecewa, gelisah, sedih dan marah. Sebagai contoh, Pak Kaduk telah kalah dalam menyabung ayam dan dia telah menaruhkan kampung halamannya sebagai kekalahannya. Pak Kaduk ditertawakan oleh baginda raja kerana dia mudah terpedaya. Pak Kaduk sangat menyesal dan dia dimarahi oleh isterinya Mak Siti kerana Pak Kaduk bertindak melulu sebelum memikirkannya. Di samping itu, pada bahagian peleraian pula, iaitu pada pengakhiran cerita di mana permasalahan yang timbul dapat diselesaikan sama ada pada bahagian ini perakhirannya dalam keadaan menggembirakan atau menyedihkan. Hal ini dapat memberikan perasaan gembira atau sedih pada perakhiran cerita kepada emosi kanak-kanak. Oleh itu, kanak-kanak juga dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk dalam sesebuah peristiwa yang dipaparkan berlaku di dalam sesebuah cerita, serta ia mampu memberi kesan yang mendalam terhadap kawalan emosi kanak-kanak. Sebagai contoh, perakhiran cerita Pak Kaduk telah menangkap ikan tapah dan mendapat hasil emas pada perut ikan tapah tersebut dan mula bersumpah bahawa keturunannya tidak boleh makan dan menangkap ikan kerana mungkin akan terkena penyakit yang memudaratkan dan hanya sembuh sekiranya meminum atau menyapu air yang direndam kerongsang emas. Setelah itu, Pak Kaduk diangkat darjatnya seperti menjadi orang besar yang digelar sebagai Tok Tua Sakti kepada negeri tersebut, di mana tugasnya memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada Tok Bendahara. Baik, secara keseluruhannya, cerita Pak Kaduk dapat merangsang emosi kanak-kanak melalui plot cerita ini kerana ianya jalan cerita yang ringkas dan mudah difahami. Jelaslah, pembentukan emosi kanak-kanak dapat dibentuk melalui pembacaan. Dengan adanya daya imajinasi yang tinggi, ia dapat memberikan emosi yang lebih positif dalam diri kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana gambaran yang menarik membentuk minat kanak-kanak untuk membaca. Oleh itu, setiap bahan bacaan yang sesuai untuk merangsang pelbagai emosi kanak-kanak adalah seperti buku cerita yang mempunyai gambar
yang mempunyai gambar yang menarik, berwarna-warni, mempunyai unsur hiburan dan pengajaran. Namun, cerita yang dipaparkan haruslah mempunyai pengakhiran yang menggembirakan agar menarik minat kanak-kanak. Sekian, itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, kita telah dapat mengetahui bahawa pengaruh cerita Pak Kadut ini mampu dalam membentuk psikologi yang baik kepada kanak-kanak. Ini dapat dilihat daripada pembentangan yang telah dilakukan oleh rakan-rakan sahabat saya tadi. Jadi apa yang telah saya nak rumuskan di sini bahawa cerita Pak Kadut ini dilihat mampu mengangkat langkah dalam membantu kanak-kanak untuk membantu perkembangan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak ke arah lebih baik, di mana cerita ini banyak menyajikan jenaka, pengajaran, nilai murni dan sebagainya yang dapat mempengaruhi minda kanak-kanak supaya minda dan jiwa kanak-kanak supaya lebih untuk berdisiplin, lebih mempelajari hal-hal masyarakat dewasa. Ini sekaligus dapat membantu kanak-kanak tersebut untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang jujur, amanah di masa hadapannya. Okey. Jadi tegasnya di sini bahawa kita sebagai masyarakat ataupun masyarakat dewasa perlulah membantu untuk mengembangkan cerita ini supaya golongan kanak-kanak pada zaman kini mengetahui ataupun minat terhadap cerita ini agar psikologi mereka dapat dikawal dan juga membantu mereka untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Okay. Jadi dengan ini kita telah dapat memastikan bahawa cerita Pak Kadut merupakan suatu cerita yang sangat luar biasa disebabkan cerita ini banyak membantu dalam perkembangan yang besar dalam minat kanak-kanak untuk supaya menjadi seorang insan yang berjaya dan seorang insan yang memiliki hati budi yang baik dan memiliki hati budi baik agar dapat membantu masyarakat pada masa hadapan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf jika terdapat salah silap. Itu saja. Sekian, terima kasih.